Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar tentang peranan yang dimainkan oleh Dr. Sun Yat-sen dalam pencetusan Revolusi Cina 1911. Okey, antara peranan Dr. Sun Yat-sen dalam Revolusi Cina ialah beliau menubuhkan pertubuhan revolusioner, menubuhkan parti revolusi, menyebarkan perasaan anti-Manchu, mengemukakan ideologi revolusi dan akhir sekali melancarkan pemberontakan. Untuk pendahuluannya, Dr. Sun Yat-sen merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam gerakan menentang kerajaan Manchu. Beliau dilahirkan pada 12 November 1866 di daerah Hanxianshan, Guangdong di China Selatan. Beliau menerima pendidikan barat di Sekolah Mubalik Anlichan dan College Ahu di Honolulu, Hawaii. Pada tahun 1887, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di Queen's College di Hong Kong. Beliau mula menceburi diri dalam bidang politik ketika melanjutkan pelajaran di Hong Kong. Beliau juga merupakan tokoh yang memainkan peranan memimpin dan menggerakkan pergerakan revolusi di negara China. Peranan utama Dr. Sun Yat-sen ialah menubuhkan pertubuhan revolusioner. Dr. Sun Yat-sen menubuhkan pertubuhan revolusioner yang dikenali sebagai Hanxiang Hui di Honolulu, Hawaii pada tahun 1894. Matlamat utama pertubuhan tersebut adalah menggulingkan kerajaan Manchu. Beliau mendapat sokongan daripada orang Cina di seberang laut untuk melancarkan pemberontakan. Sokongan yang diterima mendorong beliau menubuhkan cawangan Hanxiang Hui di Yokohama, Jepun. Peranan kedua Dr. Sun Yat-sen ialah menubuhkan parti revolusi. Dr. Sun Yat-sen menubuhkan parti revolusi yang dikenali sebagai Tung Meng Hui di Tokyo pada tahun 1905. Antara matlamat utama penubuhan Tung Meng Hui adalah menjatuhkan kerajaan Manchu dan menubuhkan kerajaan Republik. Tung Meng Hui ditubuhkan untuk menjadikan tanah hak kerajaan dan menghapuskan penguasaan kuasa asing di China. Beliau menubuhkan cawangan Tung Meng Hui di Brussels, San Francisco, Singapura, Tanah Melayu dan Honolulu. Selain itu, cawangan-cawangan juga ditubuhkan di bandar-bandar utama di seluruh negara China. Menerusi cawangan-cawangan di sebarang laut, beliau memungut wang dan merekrut sukarelawan bagi melancarkan pemberontakan. Untuk peranan ketiga beliau menyebarkan perasaan anti-Manchu. Dr. Sun Yat-sen menyampaikan ceramah bagi menanamkan perasaan anti-Manchu dalam kalangan rakyat Cina. Beliau juga menulis rencana-rencana dalam akhbar terbitannya iaitu Min Pong di Tokyo. Gerakan revolusioner Dr. Sun Yat-sen mendapat sokongan daripada kalangan pelajar dan rakyat yang tidak berpuas hati dengan kezaliman Manchu. Selain itu, gerakan beliau juga mendapat sokongan daripada kongsi-kongsi gelap dan anggota tentera yang mendapat latihan di barat. Untuk peranan yang keempat, Dr. Sun Yat-sen, beliau mengemukakan ideologi atau prinsip perjuangan. Beliau mengemukakan 3 prinsip rakyat Sanminchu 1, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Menerusi prinsip-prinsip tersebut, beliau berjaya mempengaruhi orang ramai untuk turut serta dalam perjuangan beliau. Prinsip tersebut diterima oleh rakyat sebagai ideologi utama bagi revolusi Tung Meng Hui. Ideologi tersebut meletakkan asas kepada perkembangan gerakan revolusioner di negara China. Untuk yang terakhir, beliau melancarkan pemberontakan. Dr. Sun Yat-sen juga memainkan peranan dalam melancarkan pemberontakan bagi mengguling pemerintahan Manchu antara tahun
1895 hingga 1911, Dr. Sun Yat-sen dan pengikut-pengikutnya merancang dan melancarkan 10 pemberontakan di negara China. Pemberontakan yang dilancarkan oleh beliau menjejaskan martabat dan maruah kerajaan Manchu. Okey, sebagai kesimpulannya, Dr. Sun Yat-sen merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam Revolusi Cina 1911. Beliau memainkan peranan dalam mengatur dan memimpin gerakan revolusioner di negara China. Tentera revolusioner telah melancarkan revolusi yang menyebabkan kerajaan Manchu tumbang dan sebuah kerajaan republik telah ditubuhkan di negara China. Okey, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Semoga awak semua faham dengan penerangan yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.